salah seorang sahabat baik P. Ramlee iaitu S. Syamsuddin. S. Syamsuddin atau nama sebenarnya Samsudin bin Dali dilahirkan pada 1 Januari 1929 di Pasir Panjang, Singapura. Bapanya berasal dari Melaka, manakala ibunya berasal dari Singapura. Sebelum menjadi pelakon, Sudin bekerja sebagai tukang kayu di studio Jalan Ampas. Beliau mula bekerja di sana pada tahun 1948. Kerjanya membuat set untuk filem-filem terbitan studio itu. Gajinya ketika itu $50 sebulan. Kali pertama Sudin dapat peluang berlakon ketika pengarah B.S. Rajhans mengarahkan sebuah filem berjudul Empeka pada tahun 1948. Itu pun sebagai pelakon ekstra dengan bayaran $3. Lepaslah untuk Sudin buat minum-minum kopi. Selepas 2 tahun jadi pelakon ekstra, barulah Sudin naik jadi pelakon pembantu dalam filem Aloha 1950 bersama P. Ramlee. Dalam filem tu Sudin jadi Pak Lawak dan lakonannya memuaskan hati majikan. Selepas filem Aloha, Sudin kerap berlakon sebagai pelawak di studio Jalan Ampas. Pada tahun 1953, Sudin diberi kepercayaan untuk menjadi pelakon utama dalam filem Istana Impian arahan V. Giri Maji. Ini adalah salah satu filem Sudin yang beliau bawa watak serius. Pada tahun 1957, Sudin bersama Aziz Sattar terpilih untuk menjadi pelakon utama dalam filem komedi pertama arahan P. Ramlee iaitu Bujang Lapuk. Filem ini mula ditayangkan pada 30 November 1957. Komen P. Ramlee, S. Syamsuddin adalah seorang pelakon lawak yang memang berbakat. Saya tak perlu mengajar dia berlawak, memadai menerangkan kemahuan saya dan lebih menyenangkan saya, dia dapat membuatnya lebih baik daripada yang saya jangkakan. Satu kehebatan Sudin dalam berlawak, beliau adalah seorang yang tidak memerlukan skrip dalam menterjemahkan dialognya. Permainan mimik mukanya juga sangat berkesan, sehingga mampu membuat penonton ketawa, walaupun Sudin tak berdialog. Salah satu teknik yang Sudin amalkan untuk membuatkan lawak ialah dengan menggunakan kerengga. Menurut S. Sudarmaji, Sudin akan berlatih seorang diri dengan meletakkan kerengga di atas batang hidungnya dan membiarkan kerengga itu berkeliaran di mukanya. Dengan cara ini Sudin dapat membuat senaman muka bagi mengelakkan beliau berasa geli akibat berkeliarannya kerengga itu tadi. Secara tidak langsung Sudin telah melakukan teknik mimik muka yang natural dan bukannya dibuat-buat. Menurut Wahid Sateh, sangat susah untuknya mendominasi pentas apabila beliau digandingkan dengan Sudin ketika melakukan stand-up komedi. Kalau ada kuncinya, baru kita boleh diamkan Sudin, kata Pak Wahid. Menurut Aziz Sattar pula, Sudin adalah pelakon yang suka untuk dikawal ketika di set. Kalau berlawak, dia suka buat dialog sendiri. Tapi kebiasaannya pengarah akan terima je, sebab apa yang Sudin buat tu lebih baik dan kelakar daripada benda yang sepatutnya dia kena buat. Di luar bidang lakonan, Sudin adalah seorang yang pendiam. Sudin tak suka campur hal orang dan tak pernah bercakap hal buruk tentang orang. Dia buat hal sendiri saja. Ramai pelakon dan pekerja studio senang dengan sifatnya ini. Sudin bekerja di studio Jalan Ampas sehingga penutupannya pada tahun 1967. Sesekali beliau akan dapat tawaran berlakon di Cathay Keris. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, Sudin sering berulang-alik dari Singapura ke Kuala Lumpur untuk berlakon filem. Sudin pernah diberi anugerah pelawak terbaik di Festival Filem Malaysia kedua, 1981, menerusi filem Dia Ibuku arahan Yassin Saleh. Di Festival Filem Malaysia ke-22, 2009 pula, Sudin diberi penghargaan anugerah khas juri, artis veteran lelaki, di atas sumbangannya dalam bidang seni di Malaysia. S. Syamsuddin meninggal dunia pada 4 Jun 2013 di Singapura ketika berusia 84 tahun. Beliau meninggalkan seorang balu dan 7 orang anak. Beliau dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Pusara Abadi, Singapura. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama orang-orang beriman. S. Syamsuddin mula terkenal pada era 1950-an dan pada 1960-an, beliau lebih terkenal kerana lakonan watak-watak lucu dalam filem dan telah mendapat didikan daripada bapa mertua P. Ramlee, iaitu Daing Harris,
Keistimewaannya terletak pada gerak badannya yang lincah dan lidahnya yang petah sewaktu berkata-kata. Sepanjang kerjayanya, beliau yang lebih mesra dengan panggilan Pak Sudin berlakon dalam beberapa filem, antaranya Bujang Lapuk, Antara Dua Darjat, dan Panggilan Pulau, dan ada banyak lagi filem lakonannya. Salah satu sin spontan S. Samsudin, masa seniman Bujang Lapuk masa Aziz bertanya mengenai rumah sewa, sampai ke kubur S. Samsudin merapu, memang terbaik dan sememangnya sukar dicari ganti. Perginya ketiga pelakon terkenal, gandingan Bujang Lapuk. Setakat ini belum ada filem yang terbaik yang boleh mendainginya. S. Samsudin berkahwin dengan Putih binti Ismun pada 1954 dan mereka mendapat 7 orang anak. Salah seorang anaknya, Arif Syamsuddin, juga merupakan pelakon dan pelawak TV di Singapura. Hampir kesemua anaknya mengikuti jejak langkahnya menjadi pelakon di Singapura. Hari ini genaplah 6 tahun pemergian seniman S. Syamsuddin. Tersentuh sedikit membaca nukilan Ida Samsudin, anak beliau, yang pertama, ditulis pada 2017. Al-Fatihah khas untuk ayahandaku, Haji Samsudin bin Haji Dali Aka S. Syamsuddin. Hari ini genaplah pemergiannya yang ke-6 tahun pada Sabtu pukul 4.06:17. Begitu cepat masa berlalu, katanya lagi, bapa seorang yang senang didampingi oleh semua lapisan masyarakat, beliau seorang yang merendah diri, sering bergurau dengan cucu dan anak-anak serta isteri, serba sedikit tentang bapa. Bapa suka lauk asam pedas, ketara sekali semasa akhir-akhir hayatnya, beliau pandai masak mi goreng, tetapi dengan syarat kami semua tidak dibenarkan melihat bapa masak, rahsialah katakan-katanya. Selain itu beliau pandai makan ulam-ulaman, sehingga kami terikut-ikut. Beliau tidak memilih dengan siapa beliau berinteraksi, sama ada orang atasan atau masyarakat biasa. Tidak pernah kami melihat kesombongan pada dirinya. Bapa seorang yang dermawan, apabila beliau terima wang yang lebih dari pekerjaannya, sebagai seorang seni, beliau tidak lokek untuk membahagi-bahagikan pada anak-anak dan cucu-cucunya. Beliau juga tidak suka mengata orang, paling utama bapa seorang yang penyabar, dari segi mendidik. Beliau memang tegas berkenaan agama, kami sering diingatkan jangan meninggalkan solat. Walaupun bagaimana penat atau lambat setelah syuting, walau di mana pun berada, beliau mesti menunaikan solat sebelum makan, ataupun berehat. Kegemaran beliau antaranya minyak wangi, sehingga semua anak-anak dan cucu-cucunya turut meminati minyak wangi. Namun bapa kita ada kelainannya, beliau ni action, emis, akan dicampurnya minyak wangi, dengan yang lain, dan serta-merta dicuitnya ke tangan ke baju kami, atau apa-apa yang tercapai olehnya. Itulah perkara yang paling kami rindui mengenai arwah bapa kami. Dengan peribahasa Melayu, harimau mati tinggalkan belang, manusia mati tinggalkan nama. Nama yang gah dalam perfilman oleh rakyat Malaysia, moga roh Allah yarham, dan semua artis beragama Islam dicucuri rahmat dari Allah. Amin.